Telefon tiba-tiba berbunyi. Satu kiriman mesej diterima oleh seorang wanita yang sedang bekerja. Kiriman itu datang dari pengasuh anaknya. Pengasuh menulis dalam kiriman tersebut yang mengatakan suaminya telah mengambil anaknya dari rumah pengasuh. Si ibu kemudian menghubungi suaminya untuk mengesahkan perkara tersebut. Apa yang mengejutkan adalah si suami mengatakan sebaliknya. Apa yang terjadi sebenarnya? Sekitar waktu tengah hari, iaitu pada hari kejadian, si ibu menghantar bayi lelakinya yang baru mencecah usia 5 bulan ke rumah pengasuh sebelum dia bergerak ke tempat kerja. Ketika si ibu menghantar anaknya pada tengah hari itu, bayi lelakinya berada dalam keadaan yang sihat dan ceria. Setelah menghantar anak kepada pengasuh, si ibu pun pergi bekerja. Untuk makluman, si ibu mengenali pengasuh itu melalui laman sosial Facebook. Kira-kira jam 6 petang pada hari yang sama, pengasuh ada menghubungi si ibu. Namun, si ibu tidak menjawab panggilan telefon tersebut kerana sibuk dengan tugasan kerja. Kerana si ibu tidak menjawab panggilan telefon pada ketika itu, pengasuh kemudian mengirimkan satu mesej melalui aplikasi WhatsApp. Pengasuh memaklumkan kepada si ibu yang anaknya telah dijemput oleh bapanya sendiri. Kerana inginkan kepastian, si ibu kemudian menghubungi suaminya untuk mengesahkan perkara tersebut. Namun, jawapan yang diberi suaminya membuatkan seolah-olah jantung si ibu berhenti seketika. Si suami menyatakan sebaliknya. Si suami berkata yang dia tidak menjemput anak mereka itu. Apa yang berlaku? Si isteri kemudian memberitahu kepada suaminya yang ada seorang lelaki Melayu telah datang ke rumah pengasuh. Lelaki itu memakai baju kemeja berwarna putih. Si suami sekali lagi mengatakan bukan dia orang yang dimaksudkan itu. Kerana panik dengan perkara itu, mereka mengesyaki anak mereka telah diculik. Tanpa membuang masa, mereka dengan segera membuat laporan polis. Setelah laporan polis dibuat, sepasukan polis datang ke rumah pengasuh dan menahan pengasuh berkenaan untuk membantu siasatan. Tahanan dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Gombak. Ketika soal siasat dijalankan, pegawai penyiasat polis diraja Malaysia PDRM mendapati keterangan dari pengasuh itu meragukan. Pegawai penyiasat kemudian mendesak pengasuh tersebut dan bertanyakan akan status sebenar bayi itu. Akhirnya, pengasuh memberitahu polis sesuatu. Pengasuh memberitahu kepada pegawai penyiasat yang dia boleh tunjuk di mana bayi itu berada. Di mana bayi itu? Siapa yang sebenarnya menculik mangsa? Pengasuh kemudian memandu arah sepasukan polis ke satu tempat. Tempat itu adalah rumahnya sendiri. Setibanya di rumah, pengasuh itu membuka pintu pagar dan kemudian membawa pihak polis naik ke tingkat atas rumah. Pengasuh kemudian mengeluarkan serangkai anak kunci dari poketnya dan membuka pintu rumah. Dia seterusnya membawa polis menuju ke bahagian dapur. Pengasuh kemudian menunjukkan kepada pihak polis sebuah peti ais 2 pintu jenama Samsung. Pengasuh seterusnya membuka pintu ais di bahagian sejuk beku dengan perlahan-lahan. Dia kemudian menunjukkan kepada polis sebuah beg kain berwarna hijau yang bertulis Pandan City Go Green. Polis kemudian membuka beg kain tersebut dan apa yang ditemui di dalam beg itu adalah sangat mengejutkan. Mayat seorang bayi lengkap berpakaian ditemui di dalam beg tersebut. Pihak polis kemudian dengan segera merampas serangkai anak kunci yang digunakan pengasuh. Laporan polis terus dibuat oleh pihak polis susulan penemuan mayat bayi lelaki tersebut. Mayat bayi itu kemudian dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk dibedah siasat. Doktor pakar patologi forensik menjalankan bedah siasat ke atas mayat bayi lelaki berkenaan yang mengambil masa kira-kira 3 jam 20 minit. Hasil dari bedah siasat mengesahkan punca mangsa mati adalah disebabkan kecederaan pada bahagian kepala akibat trauma daya tumpul. Kecederaan itu adalah pendarahan dalaman di bahagian kanan otak dan keretakan di sebelah kiri tengkorak. Ini menunjukkan bayi itu dipukul dengan senjata tumpul pada bahagian kepala. Pengasuh iaitu suspek kemudian didakwa di mahkamah untuk dibicarakan.
Suspek yang bernama Nur Akilah Abdul Rahman, 33 tahun, didakwa di Mahkamah Session atas kesalahan menganiaya seorang bayi lelaki bernama Adam Raikal Muhammad Sufi Naif 5 bulan sehingga menyebabkan kecederaan di kepala mangsa. Kesalahan itu dibuat di rumah sewanya di Jalan Nakoda Kiri 3, Batu Cave, Selangor antara jam 6.20 petang dan 6.50 petang pada 3 Julai 2018. Dakwaan dikemukakan mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 yang membawa hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara maksimum 20 tahun atau kedua-duanya jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan kedua pula, Nur Akilah didakwa atas tuduhan melupuskan mayat mangsa dengan niat untuk menyembunyikan kematian mangsa bagi menyebabkan dia terlepas hukuman di lokasi dan masa yang sama. Bagi kesalahan itu, dia didakwa mengikut Seksyen 201 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 3 tahun dan boleh didenda jika sabit kesalahan. Nur Akilah dituduh mendedahkan mangsa dengan cara yang menyebabkan mangsa mengalami kecederaan pada kepala. Tertuduh kemudian terus mengaku bersalah setelah tuduhan dibaca dan diterangkan kepadanya. Hakim Mahkamah Session menerima pengakuan salah tertuduh dan mendapati tertuduh kini sudah bersalah dan disabitkan atas dua-dua pertuduhan. Nur Akilah dihukum penjara selama 3 tahun 6 bulan selepas tertuduh mengaku salah atas tuduhan pertama. Tertuduh juga didenda sebanyak RM5,000 serta dikenakan perintah bond berkelakuan baik selama 3 tahun. Selain itu, tertuduh diarahkan melakukan kerja kemasyarakatan selama 200 jam. Bagi tuduhan kedua, Nur Akilah dihukum penjara selama 18 bulan dan didenda sebanyak RM5,000 selepas turut mengaku salah. Bagaimanapun, Mahkamah Session memerintahkan hukuman ke atas tertuduh berjalan serentak. Ini bermaksud tempoh keseluruhan hukuman penjara yang perlu dilalui Nur Akilah adalah selama 3 tahun 6 bulan. Melihatkan tempoh penjara yang dikenakan ke atas tertuduh hanya selama 3 tahun 6 bulan sahaja, pendakwa raya iaitu Jabatan Peguam Negara membuat rayuan ke Mahkamah Tinggi Shah Alam. Tempoh hukuman penjara yang lebih lama perlu diberikan kepada tertuduh. Tempoh hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan sebenarnya sangat singkat. Apakah keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Tinggi? Kenyataan dari ibu kandung mangsa diambil kira oleh mahkamah dalam menjatuhkan hukuman. Ibu kepada si mati menyediakan satu pernyataan secara bertulis iaitu Victims Impact Statement di bawah Seksyen 183A Kanun Tata Cara Jenayah. Impak dan kesan trauma yang berpanjangan yang dialami keluarga mangsa diambil kira oleh mahkamah. Ia akan memberi mahkamah gambaran tentang apa yang mangsa atau keluarganya lalui akibat pelanggaran pesalah dalam kehidupan peribadi mereka, merujuk kepada kes pendakwa raya lawan Syahrul Azwan. Melihat pada fakta dan hal keadaan kes ini, Hakim Mahkamah Tinggi membenarkan hukuman penjara ke atas tertuduh ditambah menjadi 6 tahun bermula dari tarikh hukuman dijatuhkan iaitu pada 14 Februari 2019. Hukuman-hukuman lain yang diberikan oleh Mahkamah Session dikekalkan. Kenyataan dari tertuduh yang mengatakan bayi tersebut diambil oleh orang lain hanya rekaan tertuduh semata-mata. Tertuduh dilihat ada melakukan sesuatu kepada mangsa disebabkan adanya kesan kecederaan pada kepala si mati. Hal ini diakui tertuduh yang terang-terang mengaku salah atas tuduhan yang dikenakan. Tertuduh tidak didakwa membunuh mangsa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Perlakuan tertuduh terhadap mangsa tidak menjurus kepada fakta adanya elemen pembunuhan. Tertuduh tidak berniat membunuh mangsa. Kecederaan mangsa pada kepala memang boleh menyebabkan mangsa meninggal dunia dan tidak dianggap dibunuh. Memetik satu artikel akhbar harian Metro ketika kes ini sedang hangat diperkatakan di seluruh Malaysia. Seorang wanita memaklumkan kepada suaminya selepas dia melihat satu status di Facebook mengenai kehilangan bayi Adam Raikal sebelum dikejutkan dengan berita kematian Adam pada keesokan harinya. Ini kerana kedua-dua anak mereka turut dijaga oleh tertuduh. Mereka kemudian bertanya kepada anak sulung mereka sekiranya dia ada melihat sesuatu yang berlaku ketika berada di rumah pengasuh itu. Anak sulung mereka memaklumkan yang dia melihat pengasuh itu menggoncang badan dan mengetuk kepala Adam kerana asyik menangis. Selepas diketuk, Adam Raikal tiba-tiba senyap.
penghakiman penuh boleh dirujuk dalam kes pendakwa raya lawan Nur Akilah Abdul Rahman 2020 9 MLJ 766 Mahkamah Tinggi Shah Alam.